Sejarah pengumpulan dan pembukuan hadis. Ia bermula zaman Rasulullah, zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Ada antara sahabat yang mengambil inisiatif mengumpul hadis. Mereka tinggal di masjid dan di Madinah dan merupakan tenaga pengajar tentang ilmu Islam. Tempat ini dikenali sebagai Suffah dan tenaga pengajar dikenali sebagai Ashabus Suffah. Berlaku juga secara langsung penyediaan dokumen seperti surat kepada Raja Habsyah iaitu An-Najashi dan surat-surat kepada ketua negara asing dengan tujuan untuk berdakwah. Ada beberapa cara disampaikan hadis kepada sahabat. Pertama, melalui majlis ilmu yang diadakan oleh Nabi Muhammad untuk membina para jemaah. Kedua, banyak kesempatan Rasulullah menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, kemudian disampaikan kepada orang lain. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka, misalnya ketika Haji Wada' dan juga Fathul Makkah. Antara sahabat yang menerima hadis daripada Rasulullah terdiri daripada sahabat yang tergolong dalam kelompok As-Sabiqun Awwalun, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib dan juga Ibnu Mas'ud. Tidak juga lupa iaitu Ummul Mukminin Siti Aisyah dan juga Ummu Salamah. Manakala Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Anas ibnu Malik dan juga Abdullah ibnu Abbas, sahabat yang secara bersungguh-sungguh mengikuti setiap majlis Nabi SAW. Ketika Rasulullah masih hidup, hadis tidak ditulis secara rasmi seperti mana Al-Quran. Larangan tersebut datangnya daripada Rasulullah sendiri, seperti mana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La taktubu anni syai'an ghairal Qur'an, faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamhu." Rawahu Ahmad. Yang bermaksud, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripada aku kecuali Al-Quran. Barang siapa telah menulis daripadaku selain daripada Al-Quran, maka hendaklah ia menghapuskannya. Antara sahabat yang memiliki lembaran-lembaran sahifah iaitu Abdullah ibnu Umar bin Al-Ash dengan lembarannya As-Sahifah Al-Sadiqah, kerana ia menulis secara langsung daripada Rasulullah SAW. Ali bin Abi Talib dan Anas ibn Malik, keduanya sama-sama memiliki catatan hadis. Jabir bin Abdullah juga menulis tentang cara mengerjakan haji, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha mengumpul sendiri hadis-hadis dan meriwayatkannya. Penulisan hadis pada zaman sahabat. Wujudnya sahifah-sahifah dan pengumpulan hadis. Antaranya ialah Sahifah Sahihah oleh Abu Hurairah, Sahifah Sadiqah oleh Abdullah ibn As, Sahifah Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari, naskah hadis-hadis oleh Samrah bin Jundub, Sahifah Jabir bin Abdullah dan juga tulisan hadis oleh Abdullah ibnu Abbas. Antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis iaitu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Sayyidatina Aisyah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik dan Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis pada zaman tabi'in. Para tabi'in cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Para tabi'in juga menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk.
jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Ada beberapa kota seperti kota Madinah Al-Munawwarah, Al-Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi dan Andalusia serta Yaman dan Khurasan menjadi pusat pengumpulan hadis. Pusat pembinaan pertama iaitu di Madinah, kerana di Madinahlah Rasulullah menetap setelah berhijrah dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri daripada kaum Muhajirin dan Ansar. Antara para sahabat yang menetap di Madinah ialah Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Hurairah, Sayyidatina Siti Aisyah, Abdullah ibn Umar dan Abu Sa'id Al-Khudri serta lain-lainnya. Namun begitu, ada perbezaan dalam kalangan tabi'in mengenai penulisan hadis. Antara kalangan tabi'in yang diriwayatkan tidak menyukai penulisan hadis iaitu Abidah ibnu Amru al-Salmani, Ibrahim al-Nakai, Amir al-Sya'bi. Sementara dalam kalangan tabi'in yang menggalakkan aktiviti penulisan hadis iaitu Sa'id ibnu Musayyib, Mujahid ibnu Jabr dan juga Hasan al-Basri. Antara faktor yang menyebabkan mereka berbeza pendapat iaitu faktor kebimbangan hadis akan bercampur aduk dengan pandangan dan ijtihad mereka, di samping wujudnya kebimbangan dalam kalangan para tabi'in bahawa umat Islam akan bergantung sepenuhnya kepada hadis yang ditulis dengan mengabaikan hafalan hadis. Kebanyakan tabi'in sangat menggalakkan aktiviti penulisan hadis. Perkara ini berterusan sehinggalah zaman Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz mengambil alih tampuk pemerintahan Khalifah Bani Umayyah pada tahun 99 Hijrah. Pada zaman ini, kegiatan pembukuan hadis digerakkan secara rasmi. Hadis-hadis dikumpul dan dibukukan ke dalam satu kitab. Dan ia juga merupakan titik peralihan kepada zaman kegemilangan kegiatan pembukuan hadis. Pada zaman Khalifah pemerintahan Umar Abdul Aziz juga, kitab-kitab hadis berjaya dihasilkan dan muncullah ulama hadis terkenal. Namun begitu, ramai kalangan hufaz hadis yang telah meninggal dunia. Juga tersebarnya perkara-perkara bid'ah dan khurafat secara meluas dalam masyarakat Islam. Bertambahnya bilangan perawi dan sanad hadis serta kurangnya penelitian dalam meriwayatkan hadis. Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab Az-Zuhri berjaya mengumpul dan membukukan hadis ke dalam beberapa buah kitab yang kemudiannya dihantar oleh khalifah ke setiap jajahan takhluknya. Dengan usaha tersebut, tercatatlah dalam sejarah kegiatan pembukuan hadis nama Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai orang yang pertama membukukan hadis. Perkara ini turut diakui sendiri oleh Ibnu Syihab dengan katanya yang bermaksud, tidak ada seorang pun yang membukukan ilmu sebelumku. Usaha Abu Bakar Ibnu Hazim dan Ibnu Syihab Az-Zuhri ini dianggap sebagai pencetus dan pendorong kepada kegiatan penulisan dan pembukuan hadis dalam Islam. Selepas mereka, muncul lagi ramai ulama yang berjaya menghasilkan beberapa suhuf dan juga kitab hadis. Antaranya Ibnu Juraish di Mekah, Ibnu Ishaq, Ibnu Malik di Madinah dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Kesemua mereka ini merupakan tokoh-tokoh ulama abad kedua Hijrah. Antara kitab hadis yang paling masyhur dihasilkan oleh ulama abad kedua ini ialah Muwatta Imam Malik, Musannaf Sufyan ibnu Uyainah, Musannaf Syu'bah Al-Hajjaj dan Musannaf Al-Laits
Ibnu Sa'id. Memandangkan wujudnya kelemahan pada kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama pada abad kedua Hijrah, ulama yang muncul pada abad ketiga Hijrah mula mengasingkan hadis daripada pendapat ataupun fatwa sahabat dan tabi'in. Antara ulama yang menjadi perintis kepada usaha menyusun musannid ini ialah Abu Daud Sulaiman Ibnu Al-Jarid Al-Tayalisi, Us'ud Ibnu Musa Al-Umawi, Ubaidillah Ibnu Musa Al-Abasi, Musaddad Al-Basri, dan Nu'aim Ibnu Hamad Al-Quza'i. Selepas itu muncul pula tokoh-tokoh penyusun kitab hadis yang terkenal. Antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Utsman Ibn Abi Shaybah, dan kitab-kitab hadis yang paling popular dan masyhur dihasilkan oleh ulama pada abad ketiga ialah Musnad Imam Ahmad. Namun begitu, terdapat hadis-hadis yang telah dipilih terdiri daripada hadis dhaif dan maudhu'. Ini menimbulkan kesulitan khususnya kepada penuntut ilmu untuk memastikan hadis yang sahih daripada yang dhaif dan maudhu'. Menyedari kelemahan ini, ulama hadis telah mengambil inisiatif mengumpul hadis-hadis sahih di dalam satu kitab. Ulama pertama yang merintis kaedah ini ialah Imam Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari dengan Sahih Bukhari, Imam Muslim Ibnu Al-Hujjaj Al-Hushairi dengan kitab Sahih Muslim, Abu Daud Sulaiman Al-Ash'as Al-Sajistani dengan Sunan Abi Daud, Abu Isa Muhammad Ibnu Thawrah Al-Tirmizi dengan Sunan Al-Tirmizi, Ahmad Ibnu Shu'aib An-Nasai iaitu Sunan An-Nasai, dan Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Khazwini dengan Sunan Ibnu Majah. Hadis-hadis yang dikumpul oleh mereka juga boleh dikatakan menyeluruh dan menguasai sesuatu bab atau topik perbincangan. Abad ketiga Hijrah dikenali sebagai zaman kegemilangan kemunculan tokoh ulama hadis yang terulung seperti Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dengan berakhirnya abad ketiga Hijrah juga bermakna berakhirlah zaman pembukuan hadis. Boleh dikatakan hampir keseluruhan hadis Rasulullah SAW telah dibukukan pada abad ini. Ulama pada abad ini dan selepasnya menjadi lebih mudah kerana hampir semua hadis telah pun dikumpul dan dibukukan serta dinilai oleh ulama sebelumnya. Apa yang belum sempat diusahakan ulama sebelum mereka ialah untuk mengolah dan menyusunnya semula mengikut kaedah dan metod yang berbeza dengan sebelumnya, atau meringkas, menghurai dan mengulas hadis-hadis tersebut. Antara kitab-kitab hadis yang dihasilkan oleh ulama pada abad keempat Hijrah dan selepasnya ialah Al-Mu'jam Al-Kabir, Sunan Al-Darul Qutni, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Al-Muntaqa Ibnu Al-Sak, Musnad Muhammad Ibnu Ishaq, dan Mustadrak Al-Hakim. Proses perkembangan pembukuan hadis ini berterusan sehinggalah pusat pemerintahan kerajaan Abbasiyah iaitu kota Baghdad jatuh ke tangan kerajaan Tartar pada tahun 656 Hijrah. Kejatuhan Baghdad ke tangan Tartar bukan sahaja menyebabkan proses penghasilan karya hadis menjadi kurang aktif, tetapi juga telah menyebabkan kegiatan tersebut berpindah dari kota Baghdad ke negara Mesir dan seterusnya ke negara India.
Dalam abad ke-7 dan selepasnya juga menyaksikan kelahiran beberapa buah karya hadis yang berbagai bentuk. Antaranya ialah Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, Fathul Bahri, Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikianlah sejarah pengumpulan dan pembukuan hadis. Bermula zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya, sehinggalah terkumpul kitab-kitab hadis yang muktabar. Semoga ia mendapat manfaat dan iktibar kepada kita semua.